Kisah Sitora dari Kuala Kangsar, Perak. Allahyarham 4861 Staf Sarjan Muhammad Zakaria Abbas yang merupakan salah seorang daripada 12 orang pengasas Regimen Gerak Khas Malaysia RGK. Kini dikenali dengan nama Grup Gerak Khas GGK. Kelainan yang menjadi identiti Allahyarham atau juga dikenali dengan gelaran popular Sitora maupun Singa Berantai dalam kalangan rakan-rakan sepasukan sewaktu perkhidmatan. Gelaran tersebut telah menjadi sebati disebabkan kerana sikapnya yang bengis dalam menjaga disiplin serta kawalan kepada anggota bawahannya dalam setiap latihan maupun operasi. Paling ditakuti ialah jika beliau menudingkan jarinya setiap kali berbuat demikian, anggota komando yang ditudingnya mesti melakukan tekan tubi sebanyak 100 kali di depannya. Dan kerana sikap serius jugalah beliau terpengaruh untuk mengawal ketawanya. Ada juga yang mengatakan bahawa Allahyarham hanya ketawa 2 kali sahaja setahun, iaitu setiap kali penyimpan moho besar raja-raja mengisytiharkan tarikh sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Biarpun dikatakan berkelakuan agak aneh, namun Sitora tetap dianggap istimewa oleh kebanyakan bekas tentera, terutamanya yang pernah mendapat asuhannya. Tambahan pula, beliau dihormati kerana kecekapannya menembak dengan tepat serta tangkas mengendalikan senjata ringan sehingga diberi julukan tangan besi. Kehebatannya menggunakan senjata bukan sekadar di medan pertempuran, tapi turut membantu pasukan menjuarai pelbagai pertandingan menembak, termasuk antara pasukan tentera negara-negara Commonwealth dan negara-negara Timur Tengah. Disebabkan kecekapan dan ketangkasan itu, beliau telah terpilih sebagai salah seorang penembak tepat pasukan dan berkelayakan mengajar dalam bidang tersebut. Karier anak penoreh getah yang berasal dari kampung Sayun Tebing, Kuala Kangsar, Perak ini dalam tentera bermula sebagai rekrut pada 25 Mei 1949. Selepas menamatkan latihan, beliau ditempatkan di Batalion ke-4 Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika berada di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, banyak suka duka yang dialaminya, baik ketika melaksanakan operasi di dalam negara maupun di luar negara. Antaranya pernah terperangkap dalam kepungan tentera negara jiran sewaktu konfrontasi di Pelaman Mapu. Serian pada tahun 1964 di samping bertempur sebanyak 3 kali ketika operasi memburu pengganas komunis. Satu daripadanya berlaku pada tahun 1950-an di Kampung Lengkong, Jambu Rias, Pahang, apabila pasukan yang diketuainya berjaya membunuh seorang musuh lelaki yang merupakan anak buah Musa Ahmad. Pada tahun 1959 pula, pasukannya telah diarah menjejak gerombolan musuh yang diketuai Ibrahim Baba, anak buah Kapten Abu Samah yang berpaling tadah menyertai komunis. Penjejakan itu berakhir dengan pertempuran di hutan Kuala Kerau, Temerloh, Pahang. Namun, kami tidak berjaya menemuinya, tetapi dapat menembak mati seorang pengganas wanita, kata Allahyarham ketika itu. Pada tahun 1960 pula, beliau dihantar bertugas ke Kongo untuk mengamankan negara yang dilanda konflik itu di bawah misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beliau menaiki kapal LST Landing Ship Tank milik Amerika Syarikat dan tiba selepas belayar selama 29 hari tanpa berhenti di mana-mana. Di Kongo, hatinya sering diruntun rasa hiba apabila melihat sebahagian besar rakyatnya dicengkam kebuluran serta kemiskinan. Mereka bukan sahaja tidak ada sumber makanan, tetapi untuk bercucuk tanam pun sukar kerana tanah gersang. Beliau berkhidmat selama lebih setahun di sana. Pembabituan Sitora dalam komando pula bermula pada tahun 1964 sewaktu menjadi ketua pelatun di 4 Regimen Askar Melayu Diraja di Muar dengan pangkat sarjan. Apabila mengetahui bahawa kerajaan akan menumbuhkan pasukan komando, Sitora bersama 22 anggota bawahannya terus membuat permohonan. Ketika itu usianya telah mencecah 35 tahun dan mempunyai 3 orang anak. Walaupun begitu, beliau tetap memohon, meskipun ada yang beranggapan dirinya sudah agak tua untuk menyertai pasukan elit tersebut. Tidak berapa lama selepas itu, mereka diminta menjalani ujian pemilihan di kem Sungai Besi. Memandangkan jumlah yang hadir mencecah 300 orang melibatkan anggota dan pegawai dari ketiga-tiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia, maka sesi temuruga dan ujian telah berlangsung selama 4 hari berturut-turut. Untuk terpilih, mereka perlu menjalani ujian saringan yang ketat dan memeritkan. Antaranya perlu lulus semua ujian kecergasan, merempuh halangan, berlari, berenang, serta ujian ketahanan mental. Tugas saya sebagai jurulatih tentera ketika itu sedikit sebanyak memudahkan saya untuk lulus semua ujian, kata Allahyarham ketika itu. Daripada 300 anggota yang memohon, hanya 15 sahaja yang terpilih mengikuti kursus asas komando selama 6 minggu. Pada 25 Februari 1965,
Allahyarham diminta untuk melapor diri bagi mengikuti latihan asas komando yang dikendalikan oleh Regimen ke-40 Komando Marine Diraja British, 40th British Royal Marine Commando di Kem Majidi, Johor Bahru, Johor. Maka bermulalah perjalanan kerjaya Allahyarham sebagai salah seorang pengasas pasukan elit negara. Latihan yang dilaluinya di peringkat awal dikendalikan oleh Major Bacon dan Kapten Seager. Begitu mencabar dan memerikan, antaranya latihan terjun maut, ikhtiar hidup, mendayung dan berenang menyeberangi Selat Teberau pada waktu malam. Namun begitu, tugas Allahyarham sebagai jurulatih di pasukan sedikit sebanyak memudahkan beliau mengharungi setiap latihan dan lulus dengan cemerlang. Terdapat beberapa kenangan yang masih diingati oleh rakan-rakan Allahyarham sewaktu bersama menjalani latihan. Antara yang masih diingati adalah sewaktu membuat latihan memikul balak yang beratnya lebih 40 kg dan berlari sejauh 1.6 km sambil meredah kawasan lurah, bukit dan beluka, serta perlu sampai ke kawasan penamat dalam masa yang ditetapkan dengan kayu balak yang dipikul tidak jatuh. Namun begitu, kayu balak yang dipikul oleh kumpulannya terjatuh kira-kira 50 meter dari garisan penamat dan betul-betul di hadapan ketua jurulatih iaitu Major Bacon. Dengan wajah bengisnya, Major Bacon telah mengarahkan kumpulan Allahyarham untuk ulang semula latihan itu. Disebabkan geram dan marah dengan arahan yang diberi, tiba-tiba sahaja Allahyarham naik minyak dan memikul balak seorang diri ke tempat permulaan. Mungkin kagum dengan semangat Allahyarham, Major Bacon akhirnya menyuruh beliau berhenti daripada memikul balak meskipun ketika itu dirinya telah bergerak sejauh berpuluh meter. Selepas berhempas pulas, akhirnya seramai 12 daripada 15 orang yang melapor diri berjaya menamatkan kursus asas komando termasuk Allahyarham. Bagi melengkapkan kemahiran dalam pasukan dan perkhidmatan, beliau telah dihantar menjalani kursus Jam Master di Batu Jajar, Bandung, Indonesia. Sewaktu dalam komando, satu operasi yang tidak dapat dilupakan ialah ketika menjejak seorang komander Parti Komunis Kalimantan Utara PKKU serta 13 anggotanya di sempadan Sarawak, Kalimantan berhampiran bau. Komander tersebut diketahui sebagai pengganas yang licik, apatah lagi beliau pernah mendapat latihan asas di Batu Jajar, Bandung, Indonesia. Selama 2 hari penjejakan dilakukan sambil dibantu oleh satu platun Regimen Ranger Diraja RRD. Akhirnya kem musuh berjaya ditemui. Namun kesemua anggota pengganas berjaya melarikan diri setelah berjaya menghidu kehadiran pasukan keselamatan. Allahyarham Muhammad Zakaria Abbas telah bersara dari perkhidmatan pada tahun 1970 dengan pangkat terakhirnya ialah Staff Sergeant, dan selepas bersara Allahyarham telah ditawarkan bekerja di Jabatan Perdana Menteri sehingga tahun 1990, yang mana ketika itu usianya telah mencecah 60 tahun. Pengorbanan beliau akan menjadi sumber ilham kepada anggota-anggota tentera, khususnya anggota komando, dalam menentang pencerobohan dan perbuatan angkara khianat musuh negara. Perjuangan yang tidak mengenal erti kalah dan jemu dan sentiasa menjunjung tinggi cogan kata grup gerak khas, cepat dan cergas. Malah sewaktu melaksanakan tugas, banyak darah dan keringat yang mengalir. Pengorbanan ini tidak mengharapkan apa-apa balasan, hanya keikhlasan demi negara tercinta. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada jam 1.24 pagi 23 Ogos 2015 sewaktu berumur 84 tahun. Al-Fatihah buat Allahyarham. Semoga Allahyarham bersama-sama orang-orang yang beriman dan beramal soleh hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sekian.